Okey, di sini kita ada satu soalan. Okey, ini soalan dalam chapter 7 Fourier series circuit application, di mana kita apply Fourier series untuk selesaikan masalah litar, masalah circuit. So kat sini ialah soalan yang mungkin paling simple kita boleh ada kan. Okey. Okey, di sini kita ada circuit. Ini ialah V source. Kita ada 5 ohm resistor, kita ada 2 Henry inductor. So soalan ni kebiasaannya kalau dalam Fourier series chapter 7 sebagai contoh dia akan tanya apakah V out di sini di 2 Henry across inductor, dan VS kan, VS ni V source atau V input akan diberi dalam bentuk yang macam ni, bentuk Fourier series punya equation. So ini ialah dia punya DC term dia, okey, ataupun A0, right? Dan ini ialah AC term dia. Okey. So dekat sini kita kena pasti mana satu, berapa AN dia, berapa VN dia. Okey. Kita kena dapatkan maklumat ni daripada term ini. So sekarang ni soalan dia ialah find V out of the first 3 terms. Okey, ini ialah basic lah. Basic yang kita boleh tanya, dia mudah. Sebab mungkin kita boleh tanya juga find V out of the circuit. Jadi jawapan dia lain dengan V out of the first 3 terms. Sebab ini mudah aja, kita kena dapatkan jawapan untuk first, second, third term. Jadi kita tunjuk. So dekat sini first ialah kita kena transform litar ini ke dalam S domain. Okay. Okay. So dekat sini kita akan sama aja. Okey, 2S ohm, 5 ohm. Ya. Okey. So bila kita dah transform ke dalam S domain litar ini, so kita dapat selesai dengan cara yang mudah. Okay, algebraic method approach. Okay, so bila soalan dia jawab for the first 3 terms, kita kena kira, basically kita kena kira V out yang pertama, V out yang kedua, V out yang ketiga. Itu kita kena kira. Apa ini satu? Ni. Ini 2. Ini 3. N1, N2, N3. Saya kira. Tapi mungkin N2 ni tak wujud, kan? Mungkin odd only. So kita kena kira 4 tak ada. So kita kira 5. So mungkin kita 1, 3, 5. Mungkin 1, 2, 3. So bergantung pada input. Input ni wujud odd dengan even ke, odd sahaja ke, atau even sahaja. Bergantung pada input. So basically kena pandai dapatkan maklumat daripada input. Banyak maklumat yang kita boleh dapat daripada sini. Okey. So dekat sini kita kena kira V1, V out 1, V out 2, V out 3. Okey. So dekat sini kita kena sediakan atau dapatkan V source for first 3 terms juga untuk jawab V out, terdapatkan solution kepada V out first 3 terms. Okey. So kita tengok balik sini. Okey. Di sini kita kena dapatkan apakah itu V source untuk 1. Kan? Apa dia?
So di sini kita kena dapatkan maklumat A not. Apa itu A not? A not ialah di sini ialah 3. Apa itu AN? AN di sini ialah berapa? A cos B sin. Right. Okay. So sebenarnya kita kena ingat general equation Fourier series. Now, mari kita tulis sini ataupun di sini dah. Alright. Ialah A naught plus n from 1 to infinity A cos n omega naught t plus B n omega naught t kan. So dekat sini kita kena try matchkan equation ni dengan equation di sini. Kita cuba tulis balik ni ke bawah. So dekat sini V source kita ialah 3 tolak, tengok sini 6 over pi ni kita bawa masuk ke dalam ya, sebab nak sama kan. So, 6 over pi 1 over n sin 2 pi nt. 1 over pi n sin 2 pi nt. Okey. So kat sini A naught kita ialah 3. AN kita ialah, kita kena matchkan ini, bukan? So A naught kita ialah tak wujud, sebab sebenarnya dekat sini AN ataupun kosong cos n omega naught t, sebab dia kosong jadi dia tak ada. Jadi kat sini dia kosong kan. Okey, sekarang ialah BN. BN di sini ialah ini sin, ini sin. Tapi jangan lupa kita ada negatif kat sini. So sebenarnya ialah negatif n negatif 6 over n pi. So ini ialah kita punya BN. Sekarang ni kita kena juga matchkan dia punya sin dia ni. Sin n omega naught t n omega naught t. So dekat sini kita dapat juga maklumat omega naught ialah 2 pi. Betul? Okay. So di sini kita ada equation Fourier series yang kita biasa guna, dan kita juga ada equation Fourier series dalam amplitude phase form. Jadi kita ada amplitude, kita ada phase form. So ini ialah amplitude phase form. Okay. So ini sebenarnya kita boleh guna salah satu, tapi kita akan guna form ini, kita akan refer kepada amplitude dan phase untuk solve circuit tadi. Jadi macam mana kita nak relatekan amplitude dengan phase ni? Okay, coefficient ini dengan ini. Okay, so basically kita boleh relatekan dengan, kita ada n, ada phase dia. Okay, dan ini ialah AN tu ialah daripada equation ini, square AN squared plus BN squared square root, dan phase N ini ialah negatif inverse tan N over
VN. Tengok mana jadi negatif kat sini. Okay. So, kalau kita guna equation ni, kita akan dapat maklumat ni. So sebenarnya dari sini equation ni, daripada AN daripada BN, kita apply AN dan BN pada equation ni, kita akan dapat amplitude AN, kita dapat phase N. Ini. Alright. So kenapa kita kena buat macam ni? Sebab kita kena solvekan circuit tadi. Right. So circuit tadi tu dapat V out, kita kena dapatkan dulu VS dia. Dan VS dia kita tak boleh terus solve dalam bentuk yang macam ni. Kita kena sediakan V source ni dalam bentuk yang macam ini, baru kita boleh solve. Kita bagi contoh. Let's try V source yang pertama. Alright, ini nilai amplitude dan ini nilai phase. Okay, so ini satu lah kan, untuk yang pertama. Kita tengok kat sini, A1 kita akan gunakan yang ini, A1 dan berapa A1 sekarang kat sini. So equal yang tadi kita dah dapat, A1 ataupun AN ialah kosong. Kita add kosong di sini. BN ialah ini, kita replacekan dengan 1 pi, betul? Okay, square root. So basically kita akan dapat 6 per pi. Okay, so negatif dia hilang negatif hilang, jadi positif sebab square. Alright. Okay, so ini ialah A1 dia, amplitude dia, amplitude untuk first frequency atau N1. Kemudian kita kirakan dia punya satu di sini ialah negatif tan inverse berapa BN dia, 6 per pi, berapa AN dia, kosong. So dekat sini macam mana jawapan dia? So dekat sini, kalau kita masukkan satu nilai bahagi kosong dalam kalkulator, kita akan dapat math error. So cuba masukkan apa-apa nilai, gantikan nilai kosong ni dengan kosong 1, kan dia lebih kurang sama juga dengan kosong kan. Jadi kalau 6/pi bahagi nilai ni, kita akan dapat nilai yang satu nilai bahagi nilai yang terlampau kecil, kita akan dapat infinity, kan? So infinity, boleh tak kita masukkan sekarang ini ialah infinity. So macam nak tahu nilai infinity kat sini. So kat sini kita tak boleh masukkan dalam kalkulator. So kita replace satu nilai yang besar, contoh 9999, replace infinity dengan 9999, masukkan dalam kalkulator. Okay, so kita ada kalkulator di sini. Cuba masukkan inverse tan, satu nilai yang agak besar. Kita tak boleh masukkan infinity, so kita masukkan satu nilai lain yang besar. Inverse tan 9999. Contoh, kita akan dapat satu nilai apa dia di sini, 89.999. So ini ialah bersamaan dengan 90 sebenarnya. 90. So negatif 90 degree kat situ. Okay. So kat sini kita dapat nilai amplitude dan nilai phase. Kita boleh replace kat sini ialah 6/pi negatif 90. So kita buat juga untuk VS2.
adalah nilai untuk yang kedua. Step yang sama. Okey, kita dah buat lagi satu. Di sini A2. Okey, kat sini kosong kan, sebab AN kosong, plus B di sini ialah negatif 6 per AN kan 2 pi. So berapa? 6 bagi 2 3 per pi. Dan ini 2 negatif dan di sini ialah 3 per pi bahagi kosong. So sama juga prosedur dengan tadi atas ni. Satu nilai bahagi nilai yang terlampau kecil, kita akan dapat infinity. Infinity ni kalau kita masukkan kalkulator dan replacekan dengan 999, satu nilai yang besar, kita akan dapat 90 degree. So negatif 90 degree. So dekat sini PS2 ialah 3 pi over 90 degree. Alright. So basically kat sini kita boleh agaklah A3 pi 3 ialah 6 bahagi 3 pi. Sebab ni tadi 6 bahagi 2 pi. Ni tadi 6 bahagi 1 pi. Right. So ini ialah 6 n pi. Okay, so ini ialah kekal negatif 90 degree. Okay, so ini ialah V source dia. V source. Jadi kita akan kira V out daripada nilai V source ini. So kembali kepada data kita tadi. Okay, ini adalah data kita. So dekat sini kita akan masukkan nilai V source yang pertama ke dalam data kan. Kira V out. V out yang kita dapat itu ialah V out yang pertama. Kemudian kita akan repeat proses guna V source yang kedua, dapatkan V out. V out itu ialah V out yang kedua, dan seterusnya. Okay. Kita kena buat 3 kali saja kan, sebab soalan minta first 3 terms. Okay, so kita cuba calculate untuk V out yang pertama. Alright, so first kita guna apa-apa theorem untuk dapatkan V out dalam data ni. So boleh guna voltage divider. Alright, so voltage divider V out is 2S over 5 plus 2S V source. Betul? So dekat sini kita replace V source dengan V source yang pertama, which is daripada calculation dulu ni 6 over pi negative 90 degree. Negative 90 degree. Okay. Tapi sebelum tu, saya terlupa juga kat sini. Kita kena tengok kat sini S. S ni ialah J omega. Betul? Okay. Omega ini ialah omega n sebenarnya, dan omega n ialah n omega naught. Okay, so omega naught tadi kita dah dapat berapa? 2 pi. Okay, so basically kita boleh replace S dengan nilai ni. Saya tulis balik di bawah 2 J 2N pi 5 tambah 2 J 2N pi 6 pi div 1 degree. Okay, ataupun J 4N pi
Okey, N ini ialah N1 kan, 1 1. So kita boleh calculate. Okey, kalau kita masukkan calculator, dapat satu nilai. Boleh bagi jawapan dalam pola 1.77. Negatif 68.3. Jawapan dia untuk VR1. Kalau 2 kita boleh teruskan. Okey, ya. J 4 per pi, J 4 per pi 6 over pi negatif 1 degree. Sorry, bukan, ini adalah 3 kan, yang kedua ialah 3. Yang kedua. Okey, so kita masukkan dalam kalkulator, dapat jawapan. Okey, so kita isi dapat 0.937 negatif 78.7. Teruskan dengan nombor 3. J 4 3 pi, J 4 3 pi, ini ialah berapa tadi? 2 per pi. Cuba kira. Jawapan di sini saya dapat ialah 0.631 negatif 2.45. Okey, so dekat sini hampir habis sebenarnya. So kita dah dapat first 3 terms voltage output untuk AC sebenarnya. Jangan lupa untuk kira DC. Kita ada input DC, kita ada output DC. So betul kan? Dari mana datang input DC ini dia? Ini ya DC input kita. So kita kena kira juga untuk output DC. So V out bagi DC ialah sama juga tadi, kita ada J4 2 J omega tambah 2 J omega V source DC. Berapa V source DC kita tadi? 3 2 J omega V source DC kita ialah tadi 3. So, di mana? Sini 3. So, kita ambil terus nilai 3. Alright, so dekat sini macam nak solve ni. Okay, so di sini sebab kita tengah calculate untuk DC source, omega ialah 0 ataupun frekuensi kosong. Okay, DC source tak ada frekuensi, so immediately kita boleh assume yang bukan assume, ya memang sebenarnya frekuensi itu yang kosong. Alright, kita terus ambil kira frekuensi itu kosong. Frekuensi kosong, ini pun kosong. So kosong bahagi satu nilai, kita dapat kosong. So sebenarnya ialah 0 volt untuk DC kita. So sekarang kita ada VAC yang output yang pertama, VAC output yang kedua, ketiga, dan VDC output. Right. Sekarang bila dah dapat nilai-nilai ni, keempat nilai ni, kita translate balik, kita transfer balik ke dalam form yang kedua ini.
Okey. Alright. So dari sini kita dapatkan bahawa okey. Sebelum ni kita ingatkan ini A0 plus summation capital AN cos n omega t plus phi n. Okey. Dari sini ialah V0 DC ataupun A0, right? Atau A0 plus A1 cos 1 omega t plus phi 1 A2 cos 2 omega t plus phi 2 A3 cos 3 omega t plus phi 3 dan seterusnya lah sampai infinity juga. Kita tambah infinity sampai infinity. Nah, 1 phi 1 2 tambah 3 tambah 4 seterusnya macam ni. Okey, so kita masukkan nilai-nilai tadi ke dalam ini. Okay, 0 plus berapa? 1.775 cos berapa omega naught kita? 2 pi t plus ni berapa? Negatif 68.3. So negatif 8.3 degree. Okay, so kita boleh teruskan A2 ialah ini 0.937 cos 2 omega naught t 2 pi 4 pi t plus phi 2 plus negatif 68.3. ok, teruskan sampai 631 cos 3 omega naught 3 2 pi, so 6 pi t minus 42 45. ok, so ini adalah jawapan dia. First 3 term, term yang pertama, term yang kedua dan term yang ketiga. Ini jawapan untuk soalan dia tadi. Find VLT of the first 3 terms.